Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Republik Demokratik Timur Leste tiba di negara Brunei Darussalam lewat malam tadi bagi lawatan negara selama 4 hari. Ia merupakan lawatan negara pertama Tuan Yang Terutama Dr. Jose Ramos Horta ke negara ini selaku Presiden Republik Demokratik Timur Leste. Hadir di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengalu-alukan ketibaan Tuan Yang Terutama serta rombongan ialah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Menteri Pengiring. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan, dan Tuan Yang Terutama Wan Hadfi Lutfan bin Haji Abdul Latif, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste. Serta Tuan Yang Terutama Abil Guterres, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Demokratik Timur Leste ke negara Brunei Darussalam. Firqah Halawatul Aswad dan Firqah Halawatul Zahra masing-masing muncul johan bagi kategori lelaki dan perempuan dalam pertandingan Tausyih kali ke-12 Anjuran Radio Televisyen Brunei RTV. Pertandingan berlangsung petang kemarin di Dewan Mesyuarah Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pertandingan seumpamanya merupakan salah satu usaha RTB dalam mempelbagaikan projek atau rancangan yang mempunyai nilai-nilai kemasyarakatan amnya dan keagamaan khususnya. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Firqah Halawatul Aswad juga turut memenangi kumpulan terbaik objektif pertandingan untuk menjadikan seni nyanyian bercorak keagamaan Islam sebagai salah satu alternatif kaedah berdakwah selaras dengan konsep negara ini sebagai sebuah negara zikir yang berpaksikkan konsep Melayu Islam Beraja. Lebih 8,000 orang menyertai Steps for Solidarity, a fundraising walk for the Palestinian sebagai sebahagian daripada usaha untuk menyokong kutipan tabung bantuan kemanusiaan kebangsaan untuk rakyat Palestin di Gaza. Acara berjalan kaki yang bermula dan berakhir di Taman Mahkota Jubli Emas itu dimulakan dengan program subuh bersama di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Antara jemaahnya Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Atur cara termasuk solat subuh berjemaah dan kuliah subuh. Acara berjalan kaki lebih 2 km bertujuan menyatukan masyarakat sebagai tanda solidariti dengan rakyat Palestin, menggalakkan keamanan dan memupuk kesedaran. Inisiatif ini juga menggalakkan penglibatan masyarakat dalam aktiviti mengumpulkan dana secara positif bagi semua peringkat umur. Para peserta mengambil peluang menghulurkan derma untuk dana kemanusiaan. Acara ini menekankan kepentingan keamanan, perpaduan dan persefahaman dalam kalangan masyarakat. Muhammad
adalah satu perkumpulan yang peaceful, yang aman damai, tapi at the same time kami menunjukkan solidariti pada masa yang sama, mengumpul dana, dan dana ini akan disalurkan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza yang dibuka oleh pihak kerajaan. Itu kami datang sini untuk show support dan untuk bagi tahu yang kami bersama mereka. Ini adalah antara salah satu kesempatan untuk rakyat Brunei menunjukkan solidariti. Sementara itu, program Brunei Bersama Palestin, anjuran kumpulan belia Masjid Senegara dan Jabatan Hal Ehwal Masjid pula diadakan bagi memberikan kesedaran dan kefahaman mengenai isu-isu kemanusiaan di Palestin. Program yang turut menunjukkan solidariti dalam kalangan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancaran program disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Hal Ehwal Masjid. Antara pengisian program, ceramah kesedaran mengenai sejarah dan situasi Palestin yang disampaikan oleh Awang Yusuf bin Haji Majid, penceramah daripada Kementerian Hal Ehwal Agama. Para pengunjung turut berpeluang berbelanja sambil beramal dengan membeli barang-barang berupa makanan dan cenderahati dengan 100% hasil jualan didermakan kepada tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023. Saluran untuk menyalurkan keprihatinan masyarakat ini kepada saluran yang betul dan memberi kefahaman yang betul lah, supaya masyarakat mendapat kefahaman tentang isu-isu Palestin yang lebih mendalam, lebih memahami situasi yang berlaku di Palestin sekarang ini, dan juga sebagai peluang supaya masyarakat dapat menanam saham akhirat dengan menyumbang ke tabung dana Palestin. 40 murid kelas Al-Quran dan Mukadam Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah diraikan dalam majlis khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di masjid berkenaan di Kampung Lumapas. Bacaan surah Al-Fatihah dikepalai oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis diteruskan dengan bacaan khatam dan doa khatam. Majlis merupakan anjuran takmir Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi Ketua Kampung Lumut 2, Kampung RPN Lumut Kawasan 2 dan Kampung RPN Lumut Kawasan 3 Mukim Liang diadakan kemarin. Majlis diadakan di Dewan Serbaguna, Sekolah Rendah Sungai Tali Lumut, Daerah Blaid. Calon tunggal Ketua Kampung Lumut 2 ialah Haji Khairuddin bin Haji Dahlan berusia 54 tahun dan ketiga ini selaku pemangku Ketua Kampung Lumut 2. Calon bagi jawatan Ketua Kampung RPN Lumut Kawasan 2 ialah Awang Abdul Hafiz Idris bin Haji Marmin berusia 41 tahun. Manakala calon tunggal bagi jawatan Ketua Kampung RPN Lumut Kawasan 3 ialah Awang Muhammad Rosli bin Haji Jais berusia 48 tahun. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai Daerah Blaid. Majlis pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk Mukim Kriam juga diadakan kemarin. Majlis yang diadakan di Pusat Kemasyarakatan Kampung Luagan Duduk Daerah Tutong itu menggunakan kaedah kertas undi. Manakala pengundian menggunakan aplikasi mudah alih e-undi PMKK bermula Jumaat lalu. Calon tunggal bagi mengisikan jawatan Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk ialah Awang Muhammad Dandarawi bin Haji Awang Nasar berusia 31 tahun. Hadir Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Keputusan pengundian dan pemilihan calon Ketua Kampung Bukit Panggal dan Luagan Duduk akan dihadapkan ke Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Pusat Dakwah Islamiah melalui Unit Dakwah Daerah Blaid mengadakan kunjungan muhibah ke Rumah Panjang Teraja sebagai salah satu usaha ke arah mengembangkan dakwah Islam kepada masyarakat bukan beragama Islam. Rombongan diketuai oleh Hajah Zunainah binti Haji Gunung, pemangku penolong pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Pengisian aktiviti yang dikendalikan oleh penghuni Rumah Panjang Teraja termasuk tarian, menganyam dan pameran kraftangan serta aktiviti cabaran sumpit. Melalui aktiviti seumpamanya memberi pendedahan kepada adat dan budaya serta mengeratkan silaturahim dan perpaduan di antara warga Pusat Dakwah Islamiah dan penghuni-penghuni Rumah Panjang Teraja. Juga diselajurkan penyerahan sumbangan. Sempena Hari Diabetes Sedunia, Kementerian Kesihatan menganjurkan simposium diabetes fokus kepada penyakit kaki diabetes untuk profesional kesihatan. Simposium berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Dalam ucapannya, Dr. Dayang Nur Syazwani binti Haji Mat Saleh, pemangku pakar perubatan endokrin, Pusat Endokrin Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, antara lain berkata diabetes mengakibatkan komplikasi makro dan mikrovaskular terutama apabila ia tidak dikawal dengan baik atau dalam kes-kes yang lama. Katanya 85% pemotongan berkaitan diabetes berpunca daripada ulcer kaki diabetik. Melalui simposium seumpama ini, profesional penjagaan kesihatan akan dapat mengesan, merawat dan menguruskan penyakit kaki diabetes dengan lebih cekap tanpa berlengah. Simposium itu dihadiri 180 peserta terdiri daripada doktor, jururawat dan profesional kesihatan bersekutu. Sukan, lebih 1,000 peserta menyertai larian amal Anak Adalah Anugerah sempena Hari Kesedaran Autisme Sedunia 2023. Larian amal berlangsung di Taman Haji Sermuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Larian terbahagi kepada 5 kategori. Pelepasan kategori larian 5 km terbuka lelaki disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Abang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Manakala Yang Berhormat Dato' Seri Setia Abang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, menyempurnakan pelepasan kategori larian 5 km terbuka wanita. Larian dihasrat untuk mengumpulkan dana yang akan disalurkan kepada Semata Brunei, Tabung Ikhlas dan Tabung Pendidikan Khas. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan dan Jabatan Perikanan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan mengadakan acara Bracework. Diadakan bersempena sambutan Hari Peladang Petani Peternak dan Nelayan ke-13. Acara berlangsung di Pusat Agribisnes Rimba Gadong. Antara yang menyertai Yang Berhormat Dato' Seri Setia Dr. Abang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Acara Bracework sejauh 3 km juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Kejohanan bola jaring antara kementerian-kementerian sempena Hari Perkhidmatan Awam ke-30 tahun 2023 berakhir petang kemarin. Perlawanan akhir bagi kejohanan tersebut berlangsung di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas. Dalam kategori veteran, Johan disandang oleh Kementerian Pembangunan, manakala bagi kategori terbuka dimenangi oleh Kementerian Pendidikan. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Datin Seri Paduka Hajah Zeti Sufina binti Pengiran Dato' Paduka Haji Sadi, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal. Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan melalui Dewan Bahasa dan Pustaka mengungkayahkan kejohanan futsal antara rumah-rumah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Majlis pelancarannya diadakan malam tadi di Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Brakas.
Pelancaran disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. 2 kategori dipertandingkan, iaitu kategori lelaki terbuka dan kategori lelaki veteran.